Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Al-Sakuni, S63273. Hari ini saya ingin membuat pembentangan yang bertajuk Faktor-faktor berlakunya rasuah dan langkah bagi menangani isu rasuah yang berlaku di dalam institusi pentadbiran awam di Malaysia. Melalui rancangan Malaysia ke-11 iaitu pada tahun 2016 hingga 2020, salah satu teras iaitu membina sebuah kerajaan yang berjiwa rakyat dan meningkatkan sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam. Hal ini juga tertumpu kepada penambahbaikan produktiviti dan kecekapan di peringkat tempatan. Melalui teras ini juga akan meningkatkan keupayaan dan kapasiti pihak pentadbiran awam. Transparency International iaitu Pertubuhan Pencegah Rasuah telah melakukan sebuah tinjauan di mana perkhidmatan awam merupakan sebuah agensi yang sangat terdedah kepada gejala rasuah di Malaysia. Ini merupakan contoh-contoh kes di akhbar. Yang pertama, akhbar utusan dalam talian pada 16 Ogos 2016, pegawai kanan di BKL telah direman kerana disyaki terlibat dalam kes rasuah. Berita harian 29 November 2016, pegawai pihak berkuasa tempatan Melaka bergelar Datuk telah diremam 4 hari kerana atas siasatan kes rasuah yang terlibat dengan pihak berkuasa tempatan Melaka. Yang ketiga adalah Sinar Harian 26 Januari 2016, pegawai atasan agensi kerajaan ditangkap kerana rasuah berkenaan dengan kes menerima rasuah daripada kontraktor kira-kira 14,000 berkaitan peruntukan projek bernilai 45 juta. Kes yang seterusnya adalah Berita Harian 13 Februari 2017. Bekas yang dipertua pihak berkuasa tempatan telah ditangkap kerana terlibat dengan kes rasuah. Yang kelima adalah utusan dalam talian 20 Januari 2017. Timbalan pengarah pihak berkuasa tempatan iaitu disiasat oleh SPRM kerana disyaki salah guna kuasa dan menerima rasuah daripada kontraktor yang dilantik dalam agensinya. Faktor-faktor berlakunya kes rasuah di dalam pentadbiran awam. Yang pertama adalah iaitu tekanan kewangan dalam hidup. Masalah yang timbul akibat daripada tekanan kewangan dalam hidup adalah hutang, tunggakan bil, keinginan gaya hidup yang mewah dan sebagainya. Peningkatan kos sara hidup telah menjadi faktor utama kepada seseorang individu penjawat awam itu menerima rasuah. Hal ini kerana peningkatan kos sara hidup menjadi tekanan dalam kerja. Mereka ini berpendapat gaji yang diterima tidak setimpal dengan kerja yang telah dilakukan, terutamanya yang berkeluarga. Contohnya, penjawat awam itu terasa kerja yang dilakukan adalah banyak, akan tetapi gaji yang diterima sedikit. Selain itu, mengikut elemen kecukupan kewangan Malaysia, hal ini adalah merangkumi kesejahteraan kewangan. Maka standard gaji yang dibayar oleh majikan adalah mengikut spesifikasi elemen kecukupan kewangan. Jika memberi gaji yang berlebihan, hal ini akan memberi risiko kepada ekonomi seperti pengangguran, penyakit kronik, muflis, kemiskinan dan masalah kewangan selepas bersara. Seterusnya adalah dasar kerajaan. Masalah utama adalah memberi bantuan kepada rakyat secara membabi buta. Contohnya Presiden Dewan. Hal ini ada berikutan penyataan yang diutarakan oleh Presiden Dewan Perhimpunan Melayu Perak iaitu Datuk Zahar Hashim. Seterusnya, melalui gejala kes rasuah yang meningkat ini, ahli politik sering mendapat sokongan atau menawarkan ganjaran dalam bentuk bantuan sebelum pilihan raya. Maka hal ini mampu menarik minat seseorang ataupun rakyat untuk menjadi penyokong dalam pilihan raya tersebut. Seterusnya, kelemahan kerajaan.
Terdapat banyak akta yang berkaitan dengan rasuah, namun kerajaan hanya mampu mengambil tindakan terhadap mereka yang menerima rasuah, sedangkan yang membagi rasuah juga turut terlibat akan dengan kes rasuah yang terjadi di dalam pentadbiran awam. Selain itu, faktor berlakunya kes rasuah di dalam pentadbiran awam adalah sikap individu, iaitu sikap penjawat awam itu sendiri. Masalahnya adalah sikap tidak mempedulikan nilai dan tidak menitik beratkan tentang tuntutan agama. Hal ini juga sikap individu itu tidak mempedulikan kritikan dan tidak fokus kepada impak yang akan diterima, di mana sikap tamak seseorang menyebabkan seseorang itu tidak sedar akan perbuatan atau akibat yang akan diterima oleh mereka jika mereka menerima rasuah. Selain itu, mereka cenderung mencipta berbagai alasan untuk melakukan perbuatan yang salah tersebut. Di samping itu, faktor berlakunya gejala rasuah di dalam pentadbiran awam adalah kelemahan dalam sistem perundangan di Malaysia. Kelonggaran prosedur dan peraturan kerja dalam melaksanakan peraturan, kelemahan dalam mengambil tindakan dan melaksanakan hukuman secara ringan. Akan tetapi hukuman yang sedia ada adalah setimpal dengan kesalahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia. Secara asasnya, hal ini membuka peluang kerana kurangnya ketakutan penjawat awam tersebut dengan hukuman dan penalti yang diberikan atau sebaliknya. Contoh kes yang terdapat oleh kelemahan dalam sistem perundangan adalah laporan Ketua Audit Negara dianggarkan 1,000 penjawat awam telah ditegur kerana melanggar peraturan tata tertib. Dengan teguran ini tidak akan menimbulkan rasa takut akan melakukan kes rasuah untuk kedua kali atau berulang-ulang kalinya. Baiklah, seterusnya adalah kerumitan sistem birokrasi. Prosedur yang rumit dan tempoh yang panjang menyebabkan individu mengambil tindakan untuk memberi rasuah agar penjawat awam ini dapat memendekkan urusan yang dilakukan di pentadbiran awam. Seseorang itu akan memberi hadiah atau rasuah kepada petugas dengan harapan urusan tersebut dapat dipercepatkan. Contohnya, pejabat tanah seringkali dikaitkan dengan rasuah kerana urusan yang dilakukan di dalam pejabat tanah adalah mengambil tempoh yang panjang dan lama. Bila saya akan sambung kepada langkah-langkah mengatasi isu rasuah di kalangan penjawat awam di pentadbiran awam Malaysia. Yang pertama adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang yang sesuai dan saksama. Tindakan tata tertib perlu dikuatkuasakan di semua jabatan. Mengikut Seksyen 24 atau SPRM 2009, berlakunya peningkatan hukuman yang berkaitan mengenai isu rasuah. Langkah yang seterusnya adalah mewujudkan persekitaran beretika dan berintegriti. Mengikut Pelan Integriti Nasional, kerajaan kini sedang melaksanakan agenda integriti nasional berdasarkan Pelan Integriti Nasional yang dilaksanakan di semua peringkat masyarakat bermula dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi membuat keputusan. Dengan kata lain, proses pembudayaan akan melibatkan pengurusan unsur-unsur nilai moral, integriti, ketulusan dan tanggungjawab. Seperti yang disarankan oleh Sarah Dina Muhammad Adnan 2013, kerajaan perlu memudahkan dan memperkemaskan sistem birokrasi dalam perkhidmatan awam dengan menggunakan teknologi maklumat yang bersesuaian bagi memperkemaskan dan memudahkan sistem birokrasi. Langkah yang terakhir adalah penggunaan teknologi yang moden. Dengan adanya penggunaan teknologi yang moden dan canggih pada zaman kini,
Hal ini dapat meningkatkan keupayaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan di dalam pentadbiran awam. Seterusnya juga dapat memudahkan kerja-kerja. Namun, dengan kehadiran teknologi yang moden, terdapat juga berlakunya kes-kes kebocoran maklumat. Maka dengan adanya teknologi moden, penjawat awam dapat melakukan sesebuah urusan dengan pantas dan cepat. Langkah mengatasi isu rasuah di dalam pentadbiran yang seterusnya adalah kerjasama ahli politik dalam pentadbiran awam. Hal ini adalah selaras dengan Pelan Pencegahan Rasuah Kebangsaan 2019-2023. Contohnya, ahli politik campur tangan dalam kerja sektor awam, iaitu 1IMDB ataupun FELDA. Pada tahun 2012 hingga 2014, berlakunya peningkatan keupayaan SPRM menjalankan tugas kerana ahli politik telah mencampur tangan, dan ini memudahkan kerja-kerja SPRM untuk mencari kes-kes rasuah yang berlaku di dalam pentadbiran awam. Langkah yang terakhir adalah masyarakat mengamalkan sikap anti rasuah. Melalui sikap yang diamalkan oleh masyarakat sekeliling, sistem pendidikan perlu diberi penekanan di sekolah, kerana jika dididik daripada kecil, maka anak-anak akan mengamalkan sikap tidak pada rasuah, iaitu masyarakat juga memainkan peranan dalam tidak memberikan hadiah ataupun rasuah kepada petugas penjawat awam. Kesimpulannya, rasuah disifatkan sebagai sejenis penyakit yang membawa kesan yang buruk pada diri. Namun, terdapat cabaran yang besar kepada SPRM dalam memerangi rasuah yang terjadi di dalam pentadbiran awam di Malaysia. Terutamanya oleh fakta mereka cuba menyembunyi aktiviti rasuah. Penjawat awam kebanyakannya banyak bekerjasama dengan pemberi rasuah juga dalam proses menyembunyikan kegiatan mereka, iaitu mereka tidak akan berkongsi ataupun bercerita kepada siapa-siapa, kerana ianya akan menjadi kesalahan dan hukuman mereka yang akan diterima seperti dibuang kerja serta-merta daripada menjadi seorang penjawat awam yang mempunyai sikap bertanggungjawab, ketulusan dan berintegriti. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan saya.